Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman dan ini Agenda Awani. Raja Muda Perak telah bertitah, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah telah bertitah pentadbiran Islam wajib bersedia merangka satu dasar secara jelas berhubung program dakwah menggunakan gelombang media baru atau teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Satu jalinan kerja di antara ulama dan ahli teknologi mestilah dirintis agar kebaikan dari teknologi gelombang dunia ICT dapat memberi manfaat kepada ulama dan juga rakyat. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini Dan untuk membincangkan isu ini bersama saya ada 4 orang hebat semuanya. Saya perkenalkan paling dekat dengan saya ialah yang berbahagia Datuk Nazim Johan, Setiausaha Kerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan bersama saya juga adalah seorang penulis, kalau baca blog dia sungguh menarik, yang berbahagia Datuk Wan Hassan, beliau adalah pengerusi Institut Kajian Sosial Malaysia, dan ini blogger saya perkenalkan saudara Saiful Sidi Abdullah, blogger Pure Hadaris. Selamat datang. Dan saya juga perkenalkan yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakun, sebagai hari semakin muda kelihatannya, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Okey, kita nak cerita tentang bagaimana kita memanfaatkan ICT dan juga dakwah. Sebab saya buat pencarian search Google tentang dakwah ini dan mencari sama ada blog ataupun website yang mungkin menambat hati pembaca. Kalau kita tengok usia muda, sederhana dan juga yang dah berusia kurang, tetapi bila pergi ke Indonesia banyak betul penceritaan, website, blog yang cukup menarik, cara penceritaannya dan juga cara menyampaikan mesej-mesej itu. Apa yang susahnya pada kita ni mungkin Datuk Nazim? Kenapa susah sangat? Saya keluar itu yang keluar Pure Hadaris, tiba-tiba tu saudara Saiful punya. Panggil tu je. Dia memang baik, kita selalu panggil dia juga. Jadi apa masalahnya tu sebenarnya? Saya rasa berkait juga dengan budaya kita. Kalau kita tengok di Indonesia untuk pesantren-pesantren pun banyak. Masih hidup. Zaitun dah ada 2-3 yang besar-besar pun kan. Tapi di sini nampak gayanya dia punya kewujudan kita di Malaysia ni mungkin kurang kekuatannya. Rasanya kurang tu mungkin disebabkan again budaya kita. Mungkin kita kalau di Indonesia tu perjuangan dia mendapat kemerdekaan tu melalui satu proses yang berat. Jadi dia perlukan penyatuan. Dia perlukan penyatuan itu mungkin agama menjadi foundation dia lah. Tapi di sini mungkin kurang sampai ke situ. Ini pandangan saya. Jadi agaknya kita kena juga bila keadaannya begini, kita kena buat reorientation ataupun to have an evaluation of kita punya keadaan sebenar hari ini dan mencari cara supaya boleh mencetuskan kesedaran. Pasal saya rasa semangat kita mungkin kalau dibandingkan orang Indonesia tu, dia macam mana pun di Indonesia, kalau di sini tu semangat dia kejap-kejap dia kadang-kadang lebih terkenal sebagai orang bukan Malaysia pun dia okey. Jadi mungkin kekuatan kita tidak ada disebabkan perjuangan awal kita mungkin lebih mudah. Itu pandangan saya. Bagaimana dia boleh mengangkat itu semua ke dalam dunia ICT? Saya rasa itu yang kehebatannya. Padahal kita kalau selesa mungkin lebih senang pada kita sebenarnya, bukan pada mereka. Tapi dia macam ni, dia ada GIGO, garbage in, garbage out. Kita ada ICT tidak menjadi masalah, tapi apa yang kita masukkan ke ICT, jadi it goes back to the person. Banyak apa yang kita nak buat input kalau kita sendiri pun tak berapa nak faham. So mungkinlah jadi asas dia hati. Pasal kita di persatuan, apa yang kita lihat kita cuba kaji lah. Saya pun nak berguru juga dengan Datuk Zainal ini. Banyak nak belajar. Pasal saya kalau tahu dia saya tak nak datang pasal dia. Jadi maksud saya mungkin kita kena betulkan hati-hati kita balik dulu. Lepas tu alat apa pun boleh. Kalau di zaman Rasulullah ICT pun tak ada, tapi dakwahnya jadi cantik, tak ada masalah. Yalah ada masalah-masalah biasa, tapi maknanya satu asasnya adalah di dalam diri kita. Saya ingin tambah sikit. Kalau dari segi penggunaan ICT, saya fikir Malaysia tidak kurang. Kalau kita Google out dan kita press dakwah Islam dalam bahasa Melayu, akan keluar 664,000 website. Banyak tu. Itu cukup banyak. Tapi tak menarik tu. Nanti dulu. Saya mencari. Saya seorang anak muda yang mahukan hiburan dari awal. Saya katakan dari penggunaan ICT. Soal menarik second. Kesedaran menggunakan ICT tinggi di kalangan Malaysia. Malah kalau kita klik under Islam, kita akan dapat 133 juta yang menggunakan dakwah bagi melalui website.
Kristian menggunakan, kalau kita klik ada Kristian, dia keluar 399 juta. Sesuai dengan penganutnya yang tinggi nombor 1, nombor 2 Islam, nombor 3 kalau kita klik Yahudi akan keluar nombor 3, iaitu Jews, under Jews 32,800,000. Ia menunjukkan bahawa agama-agama besar semua menggunakan ICT, maka website yang hitnya banyak mengikut jumlah penganut itu masing-masing. Jadi secara proportionatnya saya fikir dakwah Islam masih lagi sedar celik IT itu tinggi. Cuma yang saya maksudkan kalau disebutkan tadi membanding Indonesia dengan Malaysia, saya fikir budaya Indonesia ialah satu daripada yang ditekankan oleh para pemikir Indonesia satu ketika dulu seperti Sultan Takdir Ali Shah Bana, HB Yassin dan lain-lain, ialah soal intelektualisme. Soal intelektualisme di Indonesia cukup tinggi. Di situlah lahirnya daya kreativiti dan sebagai hasil daripada perbincangan-perbincangan, sebab mereka menggunakan akliyah, logik begitu kuat kerana cabaran-cabaran mereka juga hebat. Oleh kerana itu mereka berbagai aliran pemikiran, komunis, sosialis, namakan saja, sehingga komunis, nasionalis, agama join sekali. Oleh kerana perkembangan begitu, akhirnya intelektual mereka berkreatif untuk melahirkan suatu formula untuk berdebat dan menjawab hujah-hujah, dan keluarlah daya-daya kreativiti. Itu yang saya maksudkan sebenarnya itu. Jadi kenapa kita kalau kita bandingkan, Datuk, jadi bagaimana caranya untuk sampai ke tahap yang sedemikian? Kerana bila saya cari-cari, walaupun nombornya tadi angkanya tinggi, tapi bila dicari kualiti perujahannya, saya fikir ada website. Kalau saudara buka website Malaysia, misal website JIM, antara badan-badan pertubuhan yang agak baik dari segi. Begitu juga ABIM. Ada Yayasan Dakwah, website ada tapi konten kurang. Saya tengok kalau dibandingkan World Christian Missionary Sources, kita tak boleh lawan. Seluruh sumber from A to Z ada di situ. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah dari segi bukan sahaja penggunaan ICT tapi konten. Konten memang sangat masalah bagi kita. Sebab di Malaysia ni saya fikir dia lebih kepada kecenderungan kepada konsep tauhid untuk menjelaskan, tidak memasyarakatkan. Ini masalah besar. Tidak memasyarakatkan. Islam dikaitkan masyarakat itu kurang. Dakwah keluar kurang. Dia lebih kepada dakwah ke dalam. Okey, boleh kita belajar Datuk Zainal, lepas tu atau Fiah Daris ya. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan Indonesia itu yang mana Datuk Nazim mengatakan tentang budaya itu. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka telah terbiasa dengan perselisihan pandangan, mereka telah terbiasa. Dan bagaimana mereka menangani perselisihan ini, dia tidak menyerahkan kepada pemerintah. Ketika kita menyerahkan kepada pemerintah, maka keluar enactment. Sebagaimana di Malaysia, enactment undang-undang agama Islam, kita tidak boleh buat ini. Tetapi kalau di Indonesia, rakyat dibiarkan bebas untuk berselisih, tetapi ada pro and cons lah. Pro and cons seperti pernah berlaku di sana, bahawa ada yang fahaman ini menyerang pondok fahaman ini. Jadi rakyat memegang undang-undang itu. Rakyat yang menentukan siapa yang salah, siapa yang betul, bukan pemerintah. Maka yang negatifnya di Malaysia bagus dari segi aman. Kita aman, mana orang tak berani nak mengeluarkan pandangan-pandangan yang lain daripada yang lain. Tetapi dalam jangka masa panjang, inilah yang kita alami sekarang, begitu lesu, jumut. Kan? Tetapi di Indonesia tidak. Dia dah terbiasa dengan kalau kita lihat, kalau Cik Sami buka kan, memang dia banyak open. Sunnah, Syiah, Wahabi, semua bincang secara terbuka. Dan mereka nasib-nasiblah kadang-kadang yang emosi dia pergi serang. Jadi baru polis masuk. Tapi kalau kita siang-siang enactment dah pegang kita. Kan? Agama dah Jabatan Agama JAKIM dah kontrol kita. Oh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi ada pro ada cons kan. Jadi negatifnya dari jangka masa panjang kita melihat bahawa kita akan terkungkung dan kita tidak boleh menyuarakan. Maka dengan sendirinya konten kita kurang menarik, kurang agresif. Ada tekanan ni di pintu. Datuk sana. Terima kasih Musi. Kalau kita tengok trend di Malaysia, kita tengok dulu Datuk Asri Zainal Abidin, dia membawa konten yang contemporary, baik dan cukup analisa kan. Namun demikian, apa yang dihadapi olehnya ialah sebelum dia nak membawa dakwah, dia sendiri dulu terpaksa berhadapan dengan para ulama lain-lain yang ilmu tauhid punya profesional, yang ulama ni, kemudian ulama tasawuf punya pula kata begini,
dia apa tahu, dia ilmu hadis je, dia mana tahu tauhid. Hal-hal yang macam ini sebenarnya halangan-halangan yang menyebabkan pendakwah-pendakwah kita yang calang-calang ilmunya tak berani nak membuat blog ataupun laman web sendiri, kerana sebelum dia dapat berdakwah dia terpaksa berhadapan dulu dengan maulana yang di sekeliling ini, yang menyebabkan kadang-kadang pisau tajam jadi tumpul. Ini perkataan yang senang kita nak faham. Jadi kat saya tadi tu saya kata bila jumpa Datuk jadi tinggi ilmu. Jadi saya oleh kerana kita ada mazhab yang berbeza-beza, fahaman politik pula lain-lain, yang ini kalau ikut pahaman ni kafir, ikut pahaman ni halal, ikut pahaman ni sunat. Ini semua akan mengganggu gerak kerja ni. Kalau kita boleh bersatu untuk menentukan supaya kita menjual Islam, keindahan Islam itu, kecantikan Islam itu ke tengah-tengah gelanggang, dan bukan membuat kerja-kerja menyerang kerana kurang ilmu dan sebagainya ni. Ini saya fikir satu halangan besar yang dihadapi oleh para ulama di Malaysia. Satu. Kedua, barangkali juga kerana kekurangan ilmu teknologi ni. Ilmu ini. Kerana mereka memang terdedah betul dengan ilmu agama semata-mata. Dengan kepakarannya dalam bidang-bidang yang sebut tadi, tauhidnya, tasawufnya kan. Tetapi dalam bidang teknologi mereka nampaknya kurang kat situ. Jadi oleh kerana itu kita memerlukan satu tindakan drastik supaya yang ketiganya pula, iaitu kalau dengan Indonesia ni dilatih dari kecil berdikari. Mereka tidak bergantung kepada orang lain untuk membuat sesuatu. Tapi di Malaysia subsidi banyak, semua percuma. Akhirnya segala-galanya kita minta supaya dibantu, dan sekarang ini sampai Raja Muda Perak mengingatkan kita akan ketinggalan. Seperti mana pada zaman kita sebut industri revolusi industri itu, kita ulama-ulama kata tak boleh pakai elektrik. Kerana apa? Elektrik ni kerjanya menerangkan tempat gelap, sedangkan gelap itu kerja Allah. Barang siapa berani menerangkan gelap, maka haram hukumnya. Tak ada pakai elektrik. Contoh itu. Lepas itu dah 100 tahun kemudian orang dah ke depan baru kita sedar elektrik ni penting. Dekat Mekah pun pasang elektrik dah. Kalau tidak tu pakai lampu minyak juga. Maksud beginilah kita selalu ketinggalan. Okey, jadi kita dah nampak halangannya. Kita berhenti rehat. Mungkin lepas ni dua orang yang sentiasa menulis di internet ini, Dato' Fuad dan juga saudara Saiful, boleh sebab ini masalahnya. Kadang-kadang kita selalu dengar bila dakwah tu orang akan ingat bentuknya ceramah. Kan? Dan ceramah tu tak payahlah, sebab orang baik tu dia memang pergi ceramah. Mereka tu bukan perlu pertolongan. Yang tak berapa nak baik tu yang tak pernah pergi ceramah dan akan mencari-cari benda tu di dalam blog, di dalam website. Dan bila mereka tak jumpa, itu yang menjadikan susah. Jadi cari bagaimana untuk memulakan usaha tu. Dan kalau boleh tak usah gaduh-gaduh kan, macam Datuk Zainal kata, tak usahlah nak bagilah dia cakap. Jadi bagaimana nak memulakan itu dan menjadikan kandungan atau pengisian di dalam yang site ke blog ke itu menarik untuk menarik perhatian, dan kita belajar antara satu sama lain. Kita bincang selepas ni, kita rehat sebentar. Isnin hingga Jumaat, Sudut Pandang bersama Kamaru Baharin Harun dan Nazri Kaha. Wawancara bersama pakar-pakar mengenai perkembangan muktakhir antarabangsa. Apakah sebenarnya kebangkitan Taliban itu dirasai? Itu saya katakan teori sangat berbeza dengan praktikal. Hal yang sama berlaku di Afghanistan. Obama setakat ini tidak melakukan sebarang kesalahan, tapi juga tidak memuaskan hati. Kita bercakap tentang Obama sebagai demokratnya lebih kuat dalam konteks liberal. Dia harus memikirkan kepentingan state. Sudut Pandang Isnin hingga Jumaat jam 9 malam di Astro Awani. Setiap hari, setengah jam bersama Atma Asia. Ikuti perkembangan isu utama di rantau Asia mengikut perspektif kita. Singapura mengesahkan kes pertama virus influenza A H1N1 apabila seorang remaja perempuan dijangkiti virus maut terbabit. Tan Sri Amir Sham Abdul Aziz dilantik sebagai pengerusi Majlis Penasihat Ekonomi Negara dalam membentuk satu model baru ekonomi. Disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman bersama Atma Asia di Astro Awani. Setiap Khamis, bila gangguan mula mengganas, didatangi oleh lembaga kecil
Mereka bersedia memberikan pertolongan. Sampai sini dia akan menjadi. Dapatkah mereka membuktikan kewujudan entiti paranormal yang ditakuti manusia ini? Pemburu hantu eksklusif di Astroria. Setiap Ahad, bukan gosip semata-mata, tapi fakta dan informasi terkini tubuh hiburan. Mood, nyanyian, tarian, semua menjadi satu. Tahniah, congratulations. Tanggungjawab lebih berat. Saya seronok. Ibadah seminggu. Kita tak jangka pun Tesi itu masih kekal di tangga pertama. Dan mengintai di sebalik tabir. Susan mengarahkan sebuah teater. Sport. Hiburan ekstra hujung minggu. Gala TV Plus 6.30 petang di Astro Awani. Siasatan awal mendapati pesawat Air France tidak mengalami sebarang masalah sebelum lepas dari Rio de Janeiro. Paulos Arslanian, Ketua Agensi Siasatan NAS itu berkata, siasatan kini ditumpukan kepada penyelenggaraan pesawat dan rekod lain. Bagaimanapun, Arslanian berkata, pada masa ini sukar untuk menentukan punca nahas. Namun siasatan masih di peringkat permulaan. Siasatan nahas pesawat Air France diketuai oleh Perancis, manakala Brazil mengetuai operasi menyelamat di Lautan Atlantik. Kerajaan Australia menegaskan serangan ganas ke atas seorang pelajar India baru-baru ini tidak ada kena-mengena dengan perkawaman. Menteri Perdagangan Simon Crean yang juga pemangku Menteri Luar mendakwa isu berkenaan sengaja diperbesarkan oleh media di Australia dan India. Serangan ke atas pelajar India selalu mencetuskan siri protes di kalangan rakyat India serta rakyat Australia berketurunan India. Dalam kejadian itu, pelajar berumur 21 tahun itu dikelar dadanya dengan pisau oleh 5 lelaki di Melbourne. Baiklah, kita sambung pembicaraan kita. Bagaimana kita nak mula tu? Kalau tadi kalau ambil Datuk Zainal cakap tadi, susah orang tu bila dia nak keluar tulis dalam blog pun dia dah penat sebab banyak sangat kritikan dan sebagainya kan. Jadi bagaimana boleh kita kalau letak tu ke belakang dan kita mara ke depan dan cara penciptaan yang bagus dan kita ubah cara pendekatan kepada usaha-usaha dakwah ni bagaimana? Datuk Fuad ni. Pertamanya kita kena faham bahawa maksud dakwah itu. Dakwah artinya mengajak atau menyeru kepada kebaikan dan menentang kemungkaran. Dan dakwah itu bukan monopoli segolongan kelompok ulama atau ustaz seperti yang terdapat pada Christian Church satu ketika dahulu yang menyebabkan berlaku penentangan oleh state and church ketika itu. Kita mesti ketepikan konsep itu. Dakwah adalah konsep di mana semua orang bertanggungjawab mengajak kepada kebaikan. Kuntum khairat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah wujud di kalangan kamu yang mengajak kepada kebaikan dan menentang kemungkaran, dan orang-orang ini akan mendapat keuntungan. Daripada ayat itu kita tengok bahawa adalah menjadi tanggungjawab semua orang. Ustaz kah, tak ustaz kah, generasi muda kah, sesiapa saja untuk mengajak kepada kebaikan. Sesiapa yang mengajak kepada kebaikan itu sudah dikira sebagai satu dakwah. Mengajak kepada kebaikan tu pun ada tingkat-tingkat dia. Tingkat tertinggi ialah tingkat tauhidik paradigm dipanggil sebagai satu kemuncak tertinggi. Kemuncak yang tahap yang paling rendah supaya menghalang orang supaya jangan buat jahat. Mengangkat kulit pisang di tengah jalan dan sebagainya. Ya, ini hublum minallah dan hublum minannas. Kalau ini digunakan mengajak orang kepada kebaikan, sama ada melalui yang serendah-rendah kebaikan atau setinggi-tinggi kebaikan. Saya fikir sesiapa saja menggunakan ini, maka kalau dia menggunakan ICT bagi maksud itu, ini satu cara yang baik. Dan saya percaya banyak orang yang sudah mula berbuat demikian. Syaratnya, di Malaysia, para ulama kita, walaupun ada kesedaran sebenarnya, saya tengok ada persatuan ulama, dah ada website, dan sudah pakai apa ni, live TV semua dah ada. Bukan tak ada, tapi jumlahnya slow dan pendekatannya itu kurang sabar. Berbanding dengan tempat-tempat yang lain, kurang sabar. Dia nak cepat supaya orang berubah 24 hours. Setengah-setengah dia tu pun kadang-kadang dia 25 tahun tak tobat, tiba-tiba dia tobat, dia nak suruh orang dalam 2 hari berubah. Jadi kesabaran kurang. Hikmah, ud'u ila sabil rabbi, hikmah mauzati hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Iaitu kita harus menggunakan hikmah. Hikmah ni apa? ICT hikmah, ceramah hikmah,
menggunakan cara skrin hikmah, komputer hikmah, dan ini kena diperincikan dan digunakan dan dimulakan oleh generasi muda khususnya. Generasi muda. Yang ulama yang buat tu alhamdulillah, tapi yang muda-muda yang merasakan tanggungjawab dakwah tu tanggungjawab semua orang. Bukan monopoli segelintir orang. Of course authority ilmuwan mestilah, ulama, guru sebagainya. Tapi dakwah semua orang harus buat. Jadi saya fikir kalau generasi muda katakan apa yang kau buat itu adalah dakwah, dia akan rasa bertanggungjawab untuk mengajak kepada kebaikan. Dan itu dengan secara sendirinya membuatkan bloggers menjadi orang yang bertanggungjawab, ya. Ini saya mungkin sebenarnya untuk menjadi seorang blogger, kegairahan, saya sebut kegairahan untuk disanggah itu mesti tinggi. Jangan menjadi seorang blogger tetapi tak nak disanggah. Kan one way dia kan tulis sanggah. Oleh itu, melalui pengalaman saya sebenarnya, kalau Datuk Zainal sebut Datuk Asri Mufti Perlis, mantan Mufti Perlis dulu, saya ada beberapa pandangan beliau yang saya sendiri tidak bersetuju dengan pandangan beliau. Kan, dan saya tulis melalui satu posting kecelaruan pemikiran seorang mufti. Ini panas kan. Sebenarnya bukan nak niat saya untuk biadab ataupun melawan ulama, tapi inilah dia budaya yang harus kita hidupkan, bahawa tidak semestinya semua yang diutarakan oleh golongan yang ada ilmu itu kadang-kadang ada terkucil sikit, kita cuba, tetapi itu tidak membuatkan saya keluarkan satu teguran dan saya membiarkan itu. Saya harapkan ada timbal balik, kan. Dan kalau salah, di mana salah saya? Dan ada beberapa komen-komen yang saya terima, awak ni bukan kelulusan agama. Itu yang dipertikaikan, kan. Saya cakap kalau saya bukan berkelulusan agama, saya bercakap tentang agama, tetapi di mana salah saya? Tunjukkan salah saya di mana. Itu yang kita nak, kan. Atas nama Pure Hadaris juga, saya selalu cerita pasal Islam Hadari. Dalam keadaan orang gegak gempita satu melayar nak tolak Islam Hadari, dah sekarang dah senyap, saya masih lagi tetap cerita Islam Hadari. Dan saya cabar banyak kali dalam blog saya, tolong tunjukkan saya kat mana salah Islam Hadari ni. Banyak yang jawab semua tentang istilah aja, isi tak ada. Kan, Islam Hadari agama baru, keimanan, prinsip pertama keimanan dan ketakwaan kepada Allah, prinsip baru ke, agama baru ke? Kan, dalam prinsip tak ada satu pun yang boleh saya rasa tercabar minda saya untuk berhadapan dengan orang. Jadi untuk permulaannya, seorang itu perlu keterbukaan, kemudian mempunyai fikiran kritikal, kan. Dia baca, tak kira pada siapa, ulama besar mana pun, kalau dia rasa dia perlu untuk ditegur, kalau dia salah, tegur balik. Itu je. Bagaimana nak menyediakan? Kerana seakan-akan ini satu budaya baru, dakwah ini dua hala. Kerana selalunya ia selalu dilihat sebagai hari ini akan ada ceramah, kita mainkan lagu-lagu padang pasir, maka datanglah semua beramai-ramai. Sekiranya orang itu tidak berminat tentang ini, dia tidak akan datang, maka mesej itu tidak akan sampai. Jadi sini kita nak mengetengahkan satu budaya di mana orang ni memberikan pandangan dia, maka akan disambut dengan ya, ataupun mungkin saya mempunyai pendapat yang berbeza, maka ini digalakkan, ya. Jadi bagaimana haruskah kita mengajar masyarakat kita untuk menerima? Kerana ada yang melihatnya sebagai budaya yang tak boleh nyanyi, kamu tak boleh tak boleh mempunyai pandangan yang dipersoalkan begitu. Bagaimana nak mengajar supaya diterima itu, tetapi dalam ada undang-undangnya lah, ya. Ada yang boleh dipertikaikan, ada yang tidak boleh dipertikaikan. Bagaimana meraihkan kepelbagaian pandangan ini, Datuk, ya? Kalau kita melihat kepada perkembangan sunnah Nabi, ya, ketika dia kembali daripada Isra' Mi'raj, ini satu cerita je lah. Dan sudah tentulah dia berfikir macam mana nak menerangkan satu perkara yang bukan senang nak faham. Isra' Mi'raj, satu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Kalau naik unta kena 2 bulan baru sampai, pergi balik. Lepas itu naik pula ke Isra' Mi'raj. Kemudian bila dia sampai, dia nak pergi menerangkan. Bila dia nak pergi menerangkan, kita dapat nampak dialog berjalan. Dan akhir sekali dialog-dialog itu dapat dijawab. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, kalau betul awak dah sampai ke sana, dia nak tanya fakta, berapa pintu kepada Masjidil Aqsa? Pintu je. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma kadzabtani Quraisy qumtu fil hajr. Maksudnya kata dia, aku dikatakan membohong oleh orang Quraisy, maka aku pun tersandar di batu. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tiba-tiba tergambar di hadapannya, digambarkan di hadapannya gambar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu dilihatnya dan dia mula mengira. Dan kita melihat kalau tengok statik takkan nampak pintunya. Tentu 3 dimensi yang baru ni tentu melihat begitu.
Jadi dia dapat mengira dan bagi tahu orang tu kata confirm, betul. Maka pada waktu itu pun kita dapat nampak melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Islam diselamatkan, Rasulullah diselamatkan oleh sistem maya ni. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belumlah nampak lagi macam itu, tapi dah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah untuk mendapatkan fakta dan sebagainya, kita memerlukan networking yang luas, meluas seluruh dunia. Dan kadang-kadang kita memerlukan fakta-fakta itu bukan daripada orang Islam sendiri pun untuk mengesahkan beberapa perkara dalam Islam itu sendiri, ya. Jadi oleh kerana itu kita dapat nampak kalau sekiranya kita nak bangkit, ya, menjadi satu agama yang disebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Islam itu indah, tetapi kita tak berjaya nak menyatakan keindahan itu dalam bentuknya yang sempurna, maka kita gagal melaksanakan hikmah tadi, bijaksana. ICT ni alat, sedangkan dakwah itu ibadat. Maksud ayat yang dibaca oleh Datuk Fuad tadi menyebutkan bahawa hendaklah ada satu kumpulan di kalangan kamu yang kerjanya menyeru orang buat baik, tegah orang buat mungkar. Artinya kerja itu adalah ibadat. Tetapi disebutkan di situ dalam ayat itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan kaedah cara pengajaran yang sangat baik. Ujung sekali wajadilhum, dan hendaklah kamu bermujadalah, artinya bertengkar ke, bersoal jawab ke, dengan sebaik-baik cara yang tidak menyinggung perasaan orang. Dah ada ayat Al-Qurannya. Cuma bagaimana kita nak mentafsir dan menjadikannya implementasikan dalam menggunakan alat yang baru ni, ICT ni. Okey, saya terpaksa bertirak sebentar, nanti balik bila Datuk Nazim cerita nak implementasikan ni, ya, boleh? InsyaAllah. Bagaimana caranya? Adakah kita perlu jawatan kuasa ke, kan? Tidaklah, bukanlah sampai begitu tahapnya, kerana kalau dengar berita setiap hari semua kena buat jawatan kuasa, takut juga, kan? Jadi tapi pada masa yang sama kita serah balik pada masyarakat supaya dia menjadi satu yang menarik. Dia kena hip lah, kena ada Hollywood lah juga aspek-aspeknya. Tetapi dalam kes dakwah, bagaimana menceritakannya, ya, kita kembali lepas ni. Baik. Rehat sebentar. Ahad ini, temu janji bersama Azan Ishak. Pemikirannya futuristik. Saya tidak suka mengikut resam orang. Yang kulit itu kundi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Sebalik penampilan doktor yang comel dan ceria, siapakah Dr. Abu Hassan sebenarnya? Semua orang bertanya, saya sentiasa senyum. Adakah saya tidak ada masalah selagi Tuhan tidak turunkan satu kilat petir, maka saya anggap itu bukan masalah. Temu janji 9 malam di Astro Awani. Isnin hingga Jumaat, Awani Pagi, 7 pagi hingga 10 pagi berinformasi, membincang isu dan topik, 360 perspektif. Kedudukan puncak Liga semakin rancak. Bagaimana pula kita membantu? Boleh tak kita bagi maklumat secara percuma? Kita boleh explore, anak bangunkan rasa gembira untuk belajar. Serangan globalisasi. Boleh dikatakan menyalakan api dalam sekam. Berita Awani Pagi. Kembangan susulan kejayaan tentera Sri Lanka. Isu pembinaan jabatan baru. Awani Pagi, 7 pagi hingga 10 pagi di Astro Awani. Isnin hingga Jumaat di Astro Aruna. Kisah lampau yang membawa sebuah dendam. Dengar ya, mulai malam ini kamu saya pecat. Karena kamu tidak mendengarkan perintah saya untuk tidak memasukkan kedua gembel itu ke rumah saya. Ngerti kamu? Biar bagaimanapun juga beliau ini ibu Umar. Udah kamu gak sebanyak ngomong. Dulu memang dia orang tua saya, tapi sekarang tidak lagi. Pembalasan sikap anak durhaka. Saksikan Mukjizat Allah. Isnin hingga Jumaat 9 malam hanya di Astro Aruna. Setiap hari, setiap jam, liputan isu dunia tanpa sempadan mengikut perspektif kita disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman. Singapura mengesahkan kes pertama virus influenza. Singapura tidak akan dimenangkan kembali. Ini akan menimbulkan rasa tak puas hati. Barcelona muncul juara buat kali ketiga dalam sejarah mereka. Kita melifatkan mesej Obama kepada Netanyahu cukup jelas. Polis akan meminta bantuan Interpol untuk mengesan penulis blog Malaysia Today. Liputan isu dunia di Astro. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berazam membawa hubungan antara Malaysia dan China kepada satu peringkat yang lebih baik. Malah katanya hubungan angkrab yang wujud sejak 35 tahun ini
adalah berasaskan kepada keyakinan antara pemimpin kedua negara. Jelasnya, jika bapa beliau Allahyarham Tun Razak Hussein percaya pada para pemimpin Cina, beliau juga mempunyai keyakinan yang sama dengan para pemimpin Cina yang ada sekarang. Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein bertanggungjawab mewujudkan hubungan diplomatik dengan Cina 35 tahun lalu. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH menggesa kerajaan menubuhkan satu suruhanjaya siasatan bagi menyiasat kejadian bumbung Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak yang runtuh semalam. Menurut pengerusi NIOSH, Tan Sri Lilam Tai, suruhanjaya di bawah Akta Siasatan diperlukan untuk mengesam punca sebenar kejadian yang tragik dan memeranjatkan itu. Ini kerana katanya, kejadian runtuhan itu memberi kesan serius kepada keyakinan orang ramai terhadap industri pembinaan negara. Okey, mungkin Datuk Nazim nak bagi sedikit cadangan, kemudian kita sebab sini kita dah ada satu budaya, kita boleh meraihkan kepelbagaian pendapat. Mungkinlah 3 orang rakan-rakan kita boleh belasah. Boleh belasah. Tapi saya pun nak lari daripada yang kita bincang sikit ni. Boleh lah. Pasal saya rasa kan, apa benda ICT pun, kalau hati kita, maknanya kita punya direction untuk agenda kita tu tidak betul-betul kukuh dan kita tidak faham, maka apa ada alat pun dia tidak membawa ke mana, tak ada punch. Dan hari ini kalau kita lihat masyarakat kita, Datuk, saya rasa kita kehilangan semangat, kita kehilangan satu satu drive untuk berbuat sesuatu. Masyarakat kita masyarakat biasa, mediocre, lemah. Sedangkan dalam Islam, kalau buat benda, buat yang terbaik. Biar orang boleh hormat pada kita. Kita buat sesuatu benda yang menarik sehingga kan orang kagum dengan keupayaan kita. Tapi hari ini kita gagal. Jadi kalau kita menulis dalam apa benda alat yang kita ada pun, kalau kita tulis pun tak ada semangat. Tulis pun sebab ada orang bayar gaji ni, pasal nak siap kerja, kata KPI tak cukup. Jadi dia tak turun dia tak turun ke dalam orang membaca pun akan rasa sensitif pasal KPI. Jadi inilah dia. Saya rasa kita kena melihat balik dan kita perlu orang bijak pandai di sini supaya melihat kembali. Okey, kalau kita nak overcome dan keluar daripada paling tidak pandangan orang. Sebenarnya Datuk, saya kebetulan saya dulu sekolah Cina. Sebenarnya kebanyakan ini kita cerita realiti. Sehingga hari ini pun masih terdapat banyak suara-suara sumbang. Sebenarnya tak berapa sumbang pun. Ada kebenarannya tu. Yang remarks yang dipas, orang kita tak ada kualiti, orang kita tak buat kerja betul, sehingga kan ada satu masa tu student di UIA tu yang the top student tu Cina pun seorang je. Jadi bukan kita tidak bercerita pasal perkauman, tapi kita kena cerita balik pasal realiti diri kita, pasal masyarakat ini adalah kumpulan individu yang ramai yang seharusnya menggerakkan sesuatu. Hari ini kita tak nampak gerakan itu, sehingga kan kita menjadi lethargic, lemah, dan kita buat kerja jangan tidak saja. Kalau kita bekerja pun, kalau kerja patut kerja 8 jam, kadang-kadang kualiti pun 4 jam saja. Jadi di mana nak datangnya kesungguhan kita? Kalau kita di persatuan tu, kita biasa kaitkan pula pasal dah kita kerja macam tu, harap gaji saja, buat pun tak ikhlas. Jadi bila dah rezeki pun kurang berkat, jadi dia berkait-kait ni, dia berpusing-pusing. Tapi apa pun yang saya nak kongsi di sini adalah kesungguhan kita membuat sesuatu benda. Dan ini kita buktikan di persatuan. Bukan kita nak jual minyak persatuan ni lah tu, tapi nak bercerita macam mana walaupun contohnya isu-isu ceti, isu besar, tak ada siapa nak handle isu ceti ni. Kita divert sekejap lah. Yang saya nak kongsi ni adalah 3 tahun dulu kita pun tak nak tengok ceti ni, Datuk. Pasal ceti ni dengan tattoo-nya, segala bendanya, dengan segala benda lah datang pun kita tengok pun takut. Tetapi ini maksud saya macam dakwah lah juga ni. Pasal kita anggap ini pun dakwah juga. Pasal orang yang susah ditolong, dia balik-balik. Kadang-kadang dah nak bunuh diri pun ada. Jadi itu dakwah cara kita lah, yang berdepan dengan masyarakat secara direct. Jadi kalau setelah 2 tahun lebih, kita telah handle lebih kurang 1000 ceti ni, 1000 lebih ceti, dan nampak gayanya kita dah boleh handle. Walau sebenarnya kita tidak ada apa, we are just small NGO. Tetapi disebabkan kesungguhan tadi yang kita cuba tanam, macam mana kita nak tolong orang, macam mana ini kita nak berbakti pada masyarakat, nak tolong orang daripada keadaan yang amat teruk ni, lama kelamaan, Datuk,
Hari ini alhamdulillah kita tidak payah lagi letak orang yang sama kuat dengan Chetty untuk deal dengan Chetty. Maknanya cuma kita hantar budak-budak perempuan je. Pasal kita sudah dapat dia punya respect must be earned. Jadi hari ini saya rasa masyarakat Islam tidak ada dapat pasal kita sendiri lemah. Jadi ini kita nak kena dapatkan nasihat daripada orang yang bijak. Pasal saya tidak arif dalam bidang ini. Cuma kita melihat input yang nak dibubuh tu supaya sistem dalam masyarakat kita berubah. Pasal hari ini Datuk, kalau dulu anak-anak nak pergi menyanyi, contohnya lah, ini mungkin sensitif, anak nak pergi menyanyi, mak bapak kata kau menyanyi kau keluar dari rumah ni. Tapi hari ini kalau kita tengok dalam siaran-siaran TV pula, kalau anak tu tak dapat masuk apa-apa, tak tahulah saya nak sebut kan dari akademi apa. Dia extra-nya boleh. Boleh. Kalau tak dapat, mak bapaknya menangis. Jadi ini kita reorientation tu, kita kena cara macam mana kita nak betulkan balik supaya hati-hati dapat dijinakkan balik. Hari ini kita berapu. Saya rasa apa yang boleh kita dapat pada Datuk Nazim cakap tu adalah issue based boleh. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau tadi saya kata kalau kita nak buat sesuatu macam dulu yang Raja Dr. Nazrin kata menggunakan ICT, tapi yang lebih penting juga dalam ICT ialah penceritaannya dan juga konten pengisiannya. Boleh ambil issue based dan bagaimana kita kena articulate. Masalah kita tak reti nak articulate lah, itu mungkin masalahnya. Dan saya rasa ini itu yang saya fikir dalam pengertian ini soal hikmah, soal pendekatan. Kita kena belajar banyak melalui, tak salah kita belajar melalui bagaimana pendekatan misioneri lain, agama-agama lain. Sebab agama-agama lain banyak, khususnya Kristian, saya khusus kepada Kristian. Kristian ni ada tendensi untuk menyebarkan agama kepada orang lain dan kepada kaum lain. Unlike Jewish, dia tidak mengembang agama hanya melainkan untuk kaum dia. Jadi antara Islam dengan Kristian dia sama-sama bersaing. Oleh sebab itu Kristian banyak menggunakan ilmu-ilmu tinggi, khususnya ilmu-ilmu kemasyarakatan, sosiologi, psikologi, antropologi, dan banyak ilmu-ilmu khusus ini yang digunakan untuk menawan hati dan perasaan masyarakat di mana mereka menumpukan. Dan dia juga menumpukan kepada what is the basic need kepada target group dia. Dia membaca. Sebagai contoh, dia buat research dan kajian menggunakan Christian World of Churches. Target dia di Afrika. Kenapa Afrika? Targetnya di India. Kenapa di India? Caribbean Island. These are all the target. And dan dalam certain areas, Northern Africa, negara-negara Islam juga menjadi tumpuan. Semasa saya pergi kes tsunami di Aceh, tempoh hari dalam 2004 saya masuk dalam kawasan tu dan saya tengok, saya ingat saya dah sampai dulu kawasan pedalaman tu sebab saya bawa Land Rover saya ingat saya lah orang pertama sampai. Rupanya dalam tu saya tengok ada mission group yang dah sampai di sana. Dan orang perempuan tua yang menyesuaikan dirinya, mereka daripada Kanada, pakai tudung dan mengajar cara-cara masak kacang. Yang saya nak sebutkan di sini ialah bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan keadaan setempat dan mereka tumpukan kepada apa yang diperlukan oleh orang setempat. Dalam perkataan Urdu yang digunakan, kalau dalam filem Hindustan yang dulu dia kata roti kepada aur makan. Maknanya shelter, tempat tinggal, makan dan juga keselamatan itu basic need yang dia menjadikan tumpuan dan ini yang dia penetrate dan dia belanjakan banyak bagi beras, bagi itu, bagi itu. Dia gunakan pendekatan welfare dan juga kemasyarakatan dan psikologi. Saya selalu sebut dia punya kesabaran yang tinggi dalam mengajak orang kepada ajarannya. Kita tidak punya kesabaran yang tinggi. Jadi kalau itu mungkin secara sama ada Datuk sedar atau tidak juga Datuk masukkan dalam tulisan-tulisan Datuk dalam blog Datuk juga. Kerana unsur itu kerana kan untuk menarik, adakah Datuk secara sedar atau tidak mahu tulisan Datuk itu dibaca oleh orang dalam mungkin kata kumpulan usia yang sedemikian kerana kadang-kadang ada keperluan untuk kita bukan sahaja memahami dari segi antropologinya, sosiologi, psikologinya, juga kita kena mengetahui dari segi psikografi dan juga demografi. Kerana itu penting untuk menyampaikan hujah kerana dulu
homogeneous lah mungkin kita boleh kata. Bacalah utusan itu semua untuk orang Melayu. Tak, sekarang ada orang Melayu bangsa, orang Melayu kulim, orang Melayu ni rambut merah dan macam Datuk hari ni kelas ada tocang juga kat belakang tapi ia memperjuangkan pengguna Islam. Jadi pelbagai rupa. Jadi pendekatan itu penting kerana masyarakat itu bukan homogeneous, kompleks. Kita harus dalam bentuk kepelbagaian. Yang penting ialah kesatuan tauhid. Yang lain kita perlu berbagai. Dan itu tidak salah dalam menyampaikan Islam dalam pelbagai bahasa pun boleh. Bukan semestinya satu. Tetapi yang saya sebutkan bahawa ianya mestilah sabar dan sedikit demi sedikit walaupun apa, dan tumpukan kepada generasi muda dan didik, educating people, that is the right word. Educating, didik manusia supaya jangan taklid, jangan hanya terima kemudian tak boleh question, dan jangan campurkan Islam dengan politik. Bila kita campurkan Islam dengan politik, walaupun politiklah sebahagian daripada Islam, tetapi kita polluted the mind supaya bermusuh-musuh daripada ukhuwah, sedangkan Islam itu mengajak kepada persaudaraan. Bila kita colored di Islam dengan politik, dia jadi berpisah. Akhirnya tidak lagi ada kesatuan ukhuwah Islamiah yang berasas kepada kesatuan tauhid. Ini masalah besar. Okey, kita sekejap Saudara Saiful, kita berhenti rehat sebentar. Bila kembali ni kita dapatkan pandangan Saudara Saiful dan juga Datuk Zainal. Kita terpaksa berhenti rehat untuk rehat kita yang akhir. Bila kembali nanti, kalau boleh kita juga bincang tentang hari ini orang televisyen dia kata ada 3 perkara, kalau tidak jahanamlah program tu. Inform, educate dan entertain. Kadang-kadang itu ada sikit kurang itu nombor 3 kan. Okey, jadi kita berhenti rehat, kita akan kembali selepas cakap Arab. Setiap Isnin. Frozen food, processed food, palm oil, vegetable oil. The manufacturers are already out there. What's going to drive the halal industry forward? Talent and the ability to deliver value. Find out how they can really make the business a success. Can you really become a millionaire in such economic situation? Sure. We will listen to stories on what small and not so small businessmen are doing to not just survive the economic downturn but become stronger and smarter. Fokus Ekonomi Isnin jam 11.30 malam di Astro Awani. Setiap Khamis 5.30 petang, analisis awal dalam diskusi. Kita tidak boleh memaksa orang itu menjadi cikgu kerana tak boleh. Inventory sahsiah tentunya. Inventory emotional quotient. A good specialist and a strong generalist in approach. Perdebatan isu semasa. Bagaimana nak imbangkan itu? Peranan itu dah berubah. Peranan daripada segi teacher as a teacher dan teacher as a facilitator. Bersama Suhaimi Sulaiman, Kamarul Bahrin Harun, Nazri Kahar. Analisis Awani 5.30 petang di Astro Awani. Isnin hingga Jumaat dalam panggung anak wayang. Konflik dua keluarga angkara peristiwa silam. Pernah tak you terfikir dalam kepala otak you ni? Kenapa I cari perempuan lain? Dia kata Ruby itu pisau cukur. Aman Shah, Halida, Mustafa Kamal, Janet Khoo, Tasha Aziz, Siti Saleha, Riz Ainuddin dalam Kecuali Cintamu. Isnin hingga Jumaat di Astro Prima. 2 kali setiap hari, Gala TV membawakan kepada anda secara langsung 3.30 petang, 10.30 malam bersama Syazwan Zakaria, Umaira Uyub, Azman Yusof. Gala TV, buletin hiburan tempatan dan antarabangsa, memaparkan perkembangan muzik, filem, teater, fashion, T-Mobile eksklusif. 3.30 petang, 10.30 malam, Gala TV 2 kali setiap hari di Astro Awani. Siasatan awal mendapati pesawat Air France tidak mengalami sebarang masalah sebelum lepas dari Rio de Janeiro. Paulos Arslanian, Ketua Agensi Siasatan NAS itu berkata, siasatan kini ditumpukan kepada penyelenggaraan pesawat dan rekod lain. Bagaimanapun, Arslanian berkata, pada masa ini sukar untuk menentukan punca nahas, namun siasatan masih di peringkat permulaan. Siasatan nahas pesawat Air France diketuai oleh Perancis, manakala Brazil mengetuai operasi menyelamat di Lautan Atlantik. Kerajaan Australia menegaskan serangan ganas ke atas seorang pelajar India baru-baru ini tidak ada kena-mengena dengan perkawaman. Menteri Perdagangan Simon Crean yang juga pemangku Menteri Luar mendakwa isu berkenaan sengaja diperbesarkan oleh media di Australia dan India. Serangan ke atas pelajar India selalu mencetuskan siri protes di kalangan rakyat India serta rakyat Australia berketurunan India. Dalam kejadian itu, pelajar berumur 21 tahun itu dikelar dadanya dengan pisau oleh 5 lelaki di Melbourne.
Baiklah, kita dah masuk ke segmen akhir. Ya, segmen akhir. Kalau mula tadi kita kata kita nak menyaut seruan Raja Muda Perak Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah mengatakan dah sampai masanya ulama dan juga pakar teknologi bekerjasama supaya dakwah itu boleh digunakan melalui ICT dan penceritaan itu kena hebat supaya efektif. Ya, kita ada 10 minit tinggal. Tadi saya janji nak bagi Saudara Saiful peluang untuk ke mana kita sekarang. Berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Datuk Nazim tadi tentang kita mula lesu, tak ada semangat. Saya ingin menyentuh jugalah bahawa kita ni selalu melakukan satu perkara yang tidak seimbang. Bagi Encik Suhaimi cakap tadi tentang information, last kali entertain. Inform, educate, entertain. Hiburan. Saya merasakan, saya secara peribadi, saya bukan anti hiburan. Saya suka nak berhibur. Tetapi saya rasa dah terlampau sangat. Tak dilambakkan sangat. Pada saya, hiburan itu bermaksud macam mana kita berartikulasi, menyampaikan sesuatu tu dengan cara yang menghiburkan. Dari satu segi kita ambil lah, boleh sebut dari Akademi Fantasia kan. Dia ada museum dia. Dia ada museum dia. Jangan kutuk pula. Tak kutuk. Adik-beradik. Jadi saya lihat dah habis dah musim yang kini, dia mainkan musim yang dulu kan. Tidak habis-habis. Tak habis-habis. Kemudian ketika musim tu ada, dia ada diary pula. Cuba diubahkan ataupun formatnya ataupun ditransformasi kan. Supaya rancangan-rancangan hiburan ini juga memberikan suatu wadah atau satu platform untuk kita berwacana secara intelektual. Peserta-peserta ataupun anak-anak murid ini diberikan satu topik. Okey, kau bercakap bukan saja menyanyi. Jadi kita ubah sikit kan. Jadi inilah dia semangat mula naik. Tapi tak ada orang yang nak menjurus ke arah itu. Pasal semuanya jadi bebas habis-habisan. Jadi kita di satu-satu dah lah kita ambil benda tu daripada luar Mexico kan, negara yang mundur kan. Jadi kita nakkan benda kita nak mundur juga ke kan. Jadi bila sampai anak-anak sendirilah, apa yang Awani ada Pak? Saya cakap je kan. Awani apa ada? Baik kita pergi tengok Astoria. Jadi jadi gitu kan. Ada banyak. Bermakna kan kita tengok bahawa lambakan hiburan terlampau sangat. Bukan di sini saja. Satu budaya ni sebenarnya sekarang ni. Tidak, masalah dia sekarang bukan kerana tu. Macam mana kita nak naikkan benda yang selalu dilihat sebagai serius tu menghiburkan. Jadi itu cabarannya. Kerana kalau dulu katakan dakwah itu dalam ceramah, kalau suruh budak-budak yang suka hiburan pergi ceramah, tak akan perginya. Jadi bagaimana nak membuat sekarang ni untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang itu yang orang kata, saya tadi kata inform, educate and entertain. Tanya cikgu besar Datuk Zainal ni, macam mana caranya pendekatan yang saya dulunya setiap generasi tu yang sebenarnya kalau kita tengok sistem yang dibuat oleh ulama-ulama besar juga, misalnya berzanji, kitab berzanji itu apabila kita cukur jambul, itulah yang dibaca, iaitu cerita-cerita Nabi, salawat-salawat Nabi. Itu ditulis oleh seorang yang namanya Ja'far dari sebuah kampung nama Barzanja. Dari sekarang ni kita panggil kampung dia tu, Berzanji tu kampung dia. Dia dah tak ada nama dalam tu. Tapi yang penting yang nak saya sampaikan sini, kenapa syair ini keluar? Kerana pada waktu itu kita berhadapan dengan apa yang kita sebutkan kaedah-kaedah pendekatan hiburan yang daripada budaya Rom, budaya Parsi yang masuk ke Islam. Dan dia tidak melawan hiburan tu dengan cara yang tak elok, tetapi melawan dengan hiburan juga yang baik. Yang baik. Jadi sebab itu bila kita tengok misalnya Raihan datang dengan lagu-lagu selawat di peringkat awal, mana ada orang jual rekod sampai 400,000. Dia boleh jual 400,000. Artinya memang dahaga sungguh dengan hiburan-hiburan yang jadi macam ni. Tetapi yang jadi malang kepada kita, malang jugalah kerana oleh kerana dia banyak dapat jualan, ada yang 3-4 orang kongsi-kongsi buat pula, atau 3-4 orang kongsi-kongsi buat pula, bunyi dah lain dan sebagainya, dah tak ada dari nasyid dah. Jadi ini semua akan menurunkan nilai. Sebab itu saya fikir apa yang disebutkan tadi, apa yang kita sebutkan simple way penting juga nak disampaikan. Jadi macam mana kita nak menjelaskan kepada orang bahawa Islam itu indah. Misalnya ghaib, perkataan ghaib itu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang iman tu yang percaya dengan yang ghaib, ya. Percaya kepada yang gaib itu, kadang-kadang kita terbawa-bawa sehingga kan kita ingat yang gaib itu ialah Allah. Tapi banyak benda gaib. Kenapa gaib ni elok? Yahudi memikirkan dengan cara yang elok. Al-Quran kata gaib itu bagus. Maka sekarang ni bila kita pergi ke luar negara, kita tak ada membawa duit lagi dah, terikat tau. Kita membawa benda gaib aja. Apa dia? Kredit kad kita bawa ni. Dia menerjemahkan ayat Quran ni untuk memudahkan manusia, menyenangkan manusia. Tetapi yang nampaknya yang mengimplementasikan
ayat-ayat Allah ini nampaknya Yahudi, Kristian, kita tidak. Di sini contoh. Itulah dia. Kalau macam sekarang ni kan, kadang-kadang cara kita berfikir tu, kenapa harus kita ni konformis sangat? Kalau pasal dakwah contohnya, penceritaannya harus menarik, kena ada elemen-elemen, saya kata tadi hip juga ya. Kalau kita pergi website agama contohnya, dia masih terikat dengan cara colornya. Bukan tu aja. Dia kata about us, berkenaan dengan kami, siapa jawatan kuasanya. Tak. Jadi macam mana nak menentukan benda-benda ni? Kita lari dari sini dan terus kepada formula yang menarik. Itu kan? Sebab saya katakan kalau boleh, tugas dakwah ni bukan kumpulan khusus. Betul. Kalau kita ambil dakwah tu persatuan dakwah, maka pendekatan dia begitu je. Kalau kita katakan bahawa tugas dakwah, tugas setiap insan yang merasa sedar dan mengajak, saya fikir kita akan dapat jumlah yang ramai. Misalnya, kalau katalah di kalangan penyanyi popular sendiri pun, kita minta dia satu dua, gunakan dia supaya dia menyanyikan lirik lagu ketuhanan, lirik lagu keinsafan. Saya nak tanya saudara Suami, kenapa Mawi popular? Ini you nak promotion kan? Mawi popular. Saya nak sebut, saya jawablah sendiri. Saya minta maaf. Saya tak pandai hiburan ni. Orang boleh komen. Fuad pandai menyanyi. Bagi saya, mana you tahu? Bukan sangat kerana suaranya, tetapi orang mencari ikon. Orang mencari ikon yang boleh dijadikan contoh generasi muda. You tengok siapa peminat Mawi. Kebanyakan peminat-peminat Mawi ialah orang yang budak-budak perempuan yang pakai tudung, yang dakwah-dakwah, budak-budak kampung. Ini peminat-peminat ramai yang mengekalkan populariti sampai sekarang. Memang Raihan ada kumpulannya, memang lagu-lagu dia, memang kumpulan Brothers ada. Tetapi orang macam Ramli Sharif disebutkan tadi, macam rambut macam ni, tapi popular, dan dia menyampaikan konsep yang syahdu dengan ketuhanan, dan saya fikir ini satu tarikan yang mana saya fikir dia menjalankan tugas dakwah. Dia bukan pendakwah ustaz, tapi dia menjalankan tugas dakwah. Mungkin cabaran sekarang ialah dah ada orang tu, ialah orang yang perlu memberikan sedikit pandangan dan segi sosiologinya harus dibenarkan sedemikian, dari segi antropologi, daripada kalau kita kata hari ni you kena bercakap dengan orang demografi sedemikian, psikografinya, itu mungkin bantuan yang perlu kerana mungkin saya rasa dah tiba masanya tidak boleh dibiarkan orang itu bergerak secara individu. Dia juga perlukan sokongan. Kalau kita tengok agama lain, kalau boleh agama Kristian contohnya, mereka mempunyai support group atau kumpulan sokongan yang dalam pelbagai bidang. Saya nak ambil satu contoh satu negara yang boleh melahirkan satu kesenian yang tinggi ialah Iran. Kalau saudara tengok filem-filem Iran, mendapat banyak international award. Walaupun dia berlakon pakai tudung, dia tutup dan sebagainya, tetapi kandungan ceritanya, message-nya, tajuk antara satu daripada filem ialah Heaven, yang mana kalau kita lihat menitiskan air mata, orang tak bangun daripada tempat duduk melihat. Oleh kerana apa? Kerana konten dan persembahannya cukup menarik. Dan oleh sebab itu saya kata filem-filem seperti ini banyakkan pada kita, dan kita patut ambil contoh. Finas patut mendirikan contoh supaya lahirkan orang kreativiti seperti ini. Tapi itu tak berlaku Datuk dalam masyarakat kita. Jangan tak tengok TV dengan ada siri kita Indonesia tu sampai 200 sirinya. Kita pun pening kepala lah. Datuk biasa tengok, mungkin tak ada peluang tengok. Lepas tu filem yang kita buat masuk filem Filipin. Itulah bukan kita kata tak baik. Yalah, tetapi itulah kita nak buat sekarang ni tu. Yang bersungguh, yang bawa filem-filem tu setengah-setengah tu, dia mesej pun tak ada. Balik pada tadi. Apa yang kita cuba wujudkan dalam masyarakat kita, dan siapa yang boleh cuba mencorak. Contohnya dulu kita ada macam Ramli Sharif. Saya masih ingat Datuk nyanyi lagu Kasturi tu. Tapi kalau kita tengok katakan Wings ke ataupun Left Handed, dia orangnya ada, tetapi tidak ada pressure group ataupun tidak ada agensi dalam masyarakat kita kata you buat macam Datuk sebut tadi, buatlah lagu yang baik 2-3 supaya dia ada dalam, walaupun dalam hiburan tu ada yang baik yang akan terikut. Dia membawa kesedaran pasal lagu yang dia punya nilai sebab kumpulan dakwah, 2 minit 3 minit kumpulan dakwah rasa kumpulan seperti ini. Sebab kumpulan dakwah dia rasa dakwah ialah stereotip. Itulah pasal kita perlu definisikan apa itu dakwah sebenarnya. Kita perlu redefine apakah itu dakwah, apakah dakwah hanya untuk tadilah kumpulan dia nak ambil kumpulan ni, dia kena justify macam-macam. Ayat inilah ayat ini nak ambil kumpulan ni. Dia rasa apologetic sekali. Jadi oleh sebab itu saya fikir why should we? Kita harus open up our mind dan kita harus jelaskan bahawa this is dakwah. Why must you confine to certain group yang menyatakan bahawa itu hak dia untuk berdakwah?
Adakah kita sudah bersedia untuk kita kena bersabar. Kita ada 45 saat lagi tinggal. Datuk, mungkin 15 saat seorang boleh? Jadi kalau kita tengok Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Artinya kepada semua orang. Jadi saya merasakan bahawa saya ambil sikit perkataan daripada Allahyarham Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahawa apa itu dakwah? Dakwah adalah program yang lengkap, merangkumi semua peringkatnya, yang mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup bagi menyingkap petunjuk jalan kepada mereka. Ini dakwah. Jadi tak kira lah siapa. Dia tak cakap orang ilmuwan Islam, semua bertanggungjawab menjadi taklif untuk menjalankan dakwah ini. Datuk Fuad ni hebat menyanyi, nak tambah lagi? Terimalah kepelbagaian dalam kesatuan tauhid. Okey, Datuk Nazim. Rasanya tiba masa macam Datuk sebut tadi, semua mesti main peranan. Kalau kecil orangnya kecil dah peranan ni, tapi buat juga supaya dia dapat membawa perubahan. Kalau tidak hari ini kita tak nampak, kita ke depan, kita masih ke belakang. Okey. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli-ahli panel kita dan kepada anda yang menonton di rumah. Kalau mahu memberikan maklum balas, alamat email kami tertera di kaca TV anda. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak.